Hai, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Gigi Ahmad dan juga Afizia Azaman. Kita nak kali ini pada jam ini untuk menceritakan kemeriahan sambutan Hari Christmas yang mana kita akan bawakan beberapa tetamu yang sangat menarik juga untuk hari ini kerana kata Tan Sri Muhyiddin Yassin, kepelbagaian kaum dan agama di negara ini perlu dijadikan sebagai satu kekuatan untuk membina Malaysia. Dan dalam perutusan khas pada sambutan Hari Christmas malam juga, Perdana Menteri ada berkata bahawa sejarah lampau menunjukkan kewujudan pelbagai kaum dan agama yang saling menghormati antara satu sama lain merupakan sumber keutuhan dan kemajuan dalam sesebuah tamadun. Tapi kita lihat juga untuk sambutan Christmas pada tahun ini tak semua bernasib baik untuk berhimpun bersama keluarga meraikan sambutan Christmas. Dan sebagai contohnya adalah wartawan dan pembaca berita Awani Sarawak, Nicholson Nyambar, dan Nicholson akan kongsikan kepada kita bagaimana dia menyambut sambutan Christmas dilakukan secara norma baru ketika mana era pandemik COVID-19 ini. Niki, selamat pagi Niki. Selamat pagi. Merry Christmas. Niki. Niki, pertama sekali tengah menangis ke tu saya nak tanya? Dah habis menangis dah. Ada keluar air mata lagi dah. Okey, baik Niki. Mungkin pertama sekali kita nak tahu jugalah era pandemik COVID-19 ini, kita tengok perayaan tahun ini 2020 begitu sukar sekali untuk semua kaum menyambutnya dengan norma baharu, physical distancing, pempaikan pelitup muka dan sebagainya. Jadi Niki, norma baharu, kelaziman baharu untuk sambutan Christmas bagaimana? Ada perbezaan antara perayaan-perayaan terdahulu yang kita sambut untuk tahun 2020 ini? Ya, Afizi, sudah semestinya SOP dan juga daripada tata cara praktik kepada kehadiran di gereja itu sangat-sangat berbeza daripada sebelumnya. Dan sekarang itu kita sudah semestinya tahu sebab dari awal tahun lagi kita tengok perayaan-perayaan seperti Chinese New Year, lepas tu Hari Raya, Deepavali, kemudian Christmas. Christmas kali ini dia punya sambutan memang berbeza sebab bermula daripada Disember. Selalunya ada caroling, tapi sekarang ini kebanyakannya dilakukan secara dalam talian. Seperti dalam melalui Zoom dan juga Skype dan juga secara lintas langsung daripada gereja itu sendiri. Dan kita tahu kerajaan juga menetapkan beberapa tata cara buat orang ramai untuk mengahadkan limit kemasukan ke gereja. Ya, itu perbezaan dia lah untuk kali Christmas kali ini. Ya, Niki, macam mana sambutan Christmas Niki pula pada tahun ini? Visual yang kita tengok tadi, Niki bersama rakan-rakan menyambut sambutan malam Christmas kan semalam. Mungkin boleh ceritakan sedikit, adakah kawan-kawan pun tak dapat balik ke kampung atau macam mana? Okey, mereka yang berada di sana sebenarnya adalah mereka yang berasal daripada Sabah dan juga Sarawak, dan kami adalah golongan yang tidak dapat balik menyambut Christmas bersama keluarga. Jadi kami berkumpul di satu tempat iaitu di Subang. Kami menyambut Christmas Eve bersama dengan makan-makan, ada sedikit sembahyang. Jadi itu cara kami untuk memperingati dan juga bersama satu sama lain walaupun kami tahu kami tidak dapat bersama dengan keluarga tersayang buat masa ini. Ya, Niki, macam mana dengan mungkin pesanan pada ibu bapa Niki sendiri? Yalah, Niki tak dapat balik kerana bertugas dan juga kekangan disebabkan pandemik ini juga. Bagaimana mereka mungkin ada titipkan pesanan sambutan Christmas ini kepada Niki? Pada saya baik kerana sekarang ni kita memang memanfaatkan teknologi sepenuhnya. Kita ada video call apa semua kan. Jadi Niki ada call parents melalui video call. Jadi tanyakan persiapan mereka bagaimana, apa yang mereka lakukan ketika Christmas ini. Jadi mereka katakan Christmas kali ini disambut dengan sederhana lah. Kerana kali ini bukan saja saya seorang saya tak dapat balik, tapi abang saya berada di Johor juga tak dapat balik menyambut hari Christmas untuk kali ini. Jadi saya merasakan Christmas ni sebenarnya memberi alternatif lain walaupun kami tidak dapat bersemuka ketika sambutan Christmas ini, tapi ini adalah cara terbaik untuk kami bertanya satu sama lain. Jadi pesanan mak dan ayah saya, mak saya lah kepada saya, katanya jangan sedih, tak apa, next year Christmas ada banyak lagi. Walaupun sekarang ni keselamatan dan kita tahu trend case di sini macam mana kan. Jadi saya pun tak nak ambil risiko untuk terbang ke sana. Kita tak tahu apa yang akan berlaku dalam di antara perjalanan daripada Kuala Lumpur ke Kuching itu sendiri.
Niki, sambutan perayaan Christmas sebenarnya bagi saya, kalau saya yang menyambutnya, saya rasa agak tertekan sedikit. Sebab apa? Sebab perayaan-perayaan sebelum ini disambut ketika mana angka COVID-19 itu masih lagi rendah. Dan apabila sambutan Christmas ini disambut pula dengan negara kita cecah angka 100,000, kemudian kes jangkitan COVID-19 juga melonjak kepada 4 digit, 1,000 lebih, ada yang hari-hari kita capai 2,000 lebih. Jadi apa sebenarnya perkongsian yang dikongsikan Niki dan juga rakan-rakan semalam, topik-topik yang dibincangkan berkenaan dengan COVID-19 ini, bagaimana persiapan SOP dan sebagainya, apa perkara-perkara yang menjadi perbualan hangat untuk Niki dan juga rakan-rakan semalam? Jadi apa yang kami bincangkan dan juga berbicara secara casual lah sebenarnya hari Christmas berkenaan dengan COVID ni sudah semestinya macam mana keadaan di Sarawak sendiri dan juga di Sabah sendiri bagaimana. Jadi sekarang ni kami tahu yang di sini di Semenanjung ini dia punya trend kes dia macam tak menentu, tapi kes dia punya number masih lagi berada dalam keadaan yang number yang tidak boleh kita katakan selesa untuk kita semua. Tapi yang terbaik dapat kami lakukan ketika ini adalah untuk menjaga keselamatan dengan cara untuk tidak terbang ataupun pergi ke satu-satu lokasi ketika ini. Jadi itu antara yang topik yang kami bincangkanlah, dan juga macam mana apa plan Christmas ketika ini tak dapat nak travel dekat KL saja. Jadi itu adalah pilihan terbaik untuk kita ketika ini menjaga keselamatan dan juga SOP. Ya, Niki, saya bukanlah nak mengembalikan rasa sedih kepada Niki, tapi mungkin boleh kongsikan kepada kami kalau Niki dapat balik ke kampung halaman di Kuching sana, mungkin apa makanan tradisi orang Kuching bila sambut Christmas ni, mungkin Niki boleh ceritakanlah apa yang Niki mengidam sekarang ni kalau sambut Christmas di sana. Dan juga kita nak tahu kan, setiap kali Christmas ni yang penting adalah hadiah tu yang dibawa oleh tetamu-tetamu kepada sanak saudara dan sebagainya. Apa signifikan setiap kali ada hadiah ini bila sambutan Christmas? Okey, semalam seperti yang kami lakukan sambutan untuk Christmas Eve, kami juga ada melakukan pertukaran hadiah di mana kami memang ada berbincanglah di grup WhatsApp bahawa kami perlu membeli hadiah, dan juga akan adanya satu sesi di mana mereka akan memanggil nama menggunakan satu kertas yang diletakkan di dalam Christmas box itu sendiri, dan kami akan secara rawaknya ambil kertas dan juga sebut nama orang tu, dan orang itu akan dapat hadiah yang dibeli. Betul. Jadi nak cerita kepada signifikan dan sebenarnya kalau nak cerita ke sejarah dia, sebenarnya dia punya pemberian hadiah ni tiada yang relevan dengan sesuatu yang boleh dikaitkan dengan keagamaan sebenarnya. Sebenarnya pemberian hadiah ni adalah berdasarkan daripada cerita-cerita legenda dan juga mitos yang dibawakan daripada negara di Rusia dan juga dipraktikkan sehingga kini. Jadi pemberian hadiah itu sebenarnya lebih kepada memperingati dan juga memberi kegembiraan kepada, berkongsi kegembiraan lah. Itu yang saya dapat kongsikan berkenaan dengan gift exchange ni. Dan Niki, sudah pasti sambutan perayaan Christmas ia membawa satu pengajaran teladan untuk kita pelajari bersama-sama. Bukan saja Christmas tapi juga perayaan-perayaan yang lain juga. Semua kaum juga terlibat dalam perkara ini. Jadi apa pengajaran teladan yang boleh Niki kongsikan perayaan Christmas disambut ketika mana era pandemik COVID-19 ini? Apa sebenarnya yang kita boleh belajar ketika mana pandemik ini berlaku, perayaan itu tak dapat jumpa keluarga, mengguna pakai teknologi-teknologi baru. Apa pengajaran-pengajaran yang mungkin kita boleh kongsikan? Always look on the positive side. Ketika ini mungkin ramai yang komplain dan juga cakap SOP dan juga segala prosedur keselamatan dikeluarkan oleh kerajaan melecehkan, amat remeh. Tetapi bagi saya sendiri, always look on the positive side. Sebab benda-benda ni dipraktikkan supaya kita dapat melandaikan COVID-19 yang ada di negara kita, bukan saja di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Kerana kita tahu yang virus ini sebenarnya dia boleh meningkat secara tidak, macam mana nak cakapkan, dia macam kita tak tahu, dia macam tak, dia macam tiba-tiba ada dan tak ada.
Ya. Ya, okey Niki tak share lagi lah apa mungkin makanan kegemaran tradisi Niki bila Christmas ni sebelum kita akhir dengan Niki. Okey, selalunya ada memang kelazimannya ada biskut, ada kek lapis. Kalau Niki sendiri kalau balik Niki akan request buat laksa Sarawak dan mak Niki akan buat laksa Sarawak, at the same time dia akan buat laksa Penang. Jadi pelik juga. Laksa Sarawak sedap tu. Baik, Niki, terima kasih kerana sudi luangkan masa bersama kami. Jangan sedih-sedih ya. Mungkin next Christmas boleh balik kampung jumpa keluarga. Dan itu tadi Niki Senyambar, pembaca berita Awani Sarawak yang berkongsi dengan kita bagaimana tak meriahnya sambutan Christmas beliau pada hari tahun ini. Tapi kita akan berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini kita nak lihat kemeriahan sambutan Christmas di Sabah pula. Ya, seperti yang kita janjikan, kita nak pergi melihat bagaimana kemeriahan di Sabah itu sambutan Christmas di sana. Sebelum tadi kita bersama dengan pembaca berita Awani Sarawak kita, Niki Senyambar, yang melihatkan bagaimana dia menyambut keseorangan Christmas di sini hanya bersama rakan-rakan kerana tidak dapat pulang ke kampung halaman di Kuching sana. Tapi kita akan pergi bersama wakil Astro Awani di Sabah, Shah Rizal, yang sudah bersedia. Shah, mungkin Shah boleh kongsikan Shah sekarang ni berada di mana dan bagaimana sambutan Christmas di sana, Shah? Baik, terima kasih Gigi dan Fizi. Sebelum itu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat hari Natal kepada penganut agama Kristian di seluruh negara, khususnya di negeri Sabah. Baik, sekarang ini saya berada di Kampung Kedalakan di Keningau, Sabah. Ini adalah merupakan saya berada di rumah kakak ipar saya. Ini adalah merupakan kampung kepada isteri saya sendiri, itu Gladys K. Yurus Abdullah. Dan ketika ini apa yang kita boleh kongsikan, kemeriahan itu hanya boleh dapat kita rasai di dalam rumah ini saja. Dan seperti apa yang kita boleh saksikan pada semalam, kita ada kongsikan berkenaan dengan adanya mini snowman yang dibuat untuk menjadikan salah satu daripada kemeriahan yang boleh dijadikan salah satu daripada suntikan kerana mereka, kalau ikutkan penganut agama Kristian, kerana ibu dan bapa mertua saya adalah merupakan penganut agama Kristian, jadi mereka mencari sesuatu kelainan untuk menyambut kepada sambutan hari Natal yang disambut pada hari ini. Dan kalau ikutkan belakang saya ini adalah merupakan snowman yang dibuat pada semalam, dan di bawah saya ini adalah merupakan hadiah-hadiah seperti yang biasanya dilakukan oleh keluarga penganut agama Kristian. Mereka akan bertukar-tukar hadiah, exchange gift, dan pastinya selepas ini saya dipahamkan mereka akan melakukan exchange gift itu selepas ini. Dan salah satunya juga saya pun bukan terpaksa, tapi kita mungkin ini adalah salah satu daripada tradisi yang dilakukan. Kita ini hadiah daripada saya dan juga isteri kepada salah seorang ahli keluarga. Kita tak boleh nak sebut siapa, nanti diorang akan tahu sendiri, dan itu akan dilakukan sendiri oleh ahli keluarga. Dan kalau ikut mungkin kita boleh kongsikan sekarang ini adalah kalangan ahli keluarga yang berada pada pagi Christmas. Dan kalau ikutkan mereka sebenarnya akan mengikuti sesi Misa Kudus itu pada pukul 9.30 pagi, kerana ketika ini sebenarnya sedang berlangsung juga sesi Misa Kudus di Gereja Katedral St. Francis Xavier Keningau. Pada jam 7.30 pagi bermula, dan kalau diikutkan selepas ini baru ada sesi, ketika ini adalah sesi untuk bahasa Kadazan Dusun, dan selepas itu baru sesi bahasa Melayu. Dan kalau ikutkan sebenarnya keluarga kepada mertua saya ini adalah merupakan daripada etnik Murut, dan perkahwinan saya bersama etnik Murut ini adalah sesuatu yang luar biasa bagi saya, kerana kalau ikutkan apa yang dipahamkan kerana adanya tradisi-tradisi lama ya Gigi dan Fizi. Kalau ikutkan, kalau ada seperti yang didukung oleh ibu mertua saya ini adalah merupakan anak saya,
Nama dia Grace Aisyah Humaira, dan siapa saja kalau ikutkan untuk sambutan Christmas ini, siapa saja yang memegang atau mendukung kanak-kanak, mereka perlu memberikan sumbangan ataupun macam kita nak panggil itu macam duit raya lah, ampau lah sebenarnya. Itu salah satu daripada yang boleh kita kongsikan. Tapi kita nak bercakap lebih lanjut berkenaan bagaimana sambutan ini, kemeriahan ini daripada kalangan penganut agama Kristian. Jadi kita boleh terus saja bercakap terus bersama kakak ipar saya, iaitu Anastasia Olive, untuk kita bercakap berkenaan dengan apa yang dilakukan dalam tempoh misa. Kerana pada semalam dipahamkan pada sesi Misa Kudus pada semalam, dipahamkan sebenarnya ada dikongsikan oleh bishop sendiri berkenaan dengan apa yang perlu dilakukan oleh penganut agama Kristian khususnya dalam sambutan hari Krismas ini. Okey, sambutan Krismas ini dah bermula dari semalam, di mana yang selepas misa online ini kami berkumpul sama-sama untuk itu celebrate Christmas Eve lah. Dan juga pada hari ini 25 sekarang ni kami sama-sama aja berkumpul, dan apa yang kamu lihat sekarang ini inilah kami untuk berkumpul sama-sama, itu breakfast sama-sama, dan selepas itu kami ada sesi tukar hadiah, dan selepas tukar hadiah kami akan letak balik itu hadiah di pokok Christmas, dan akan keesokan hari kami akan buat itu Boxing Day. So, Boxing Day itu sebenarnya adalah pada esok hari? Ya, esok hari. Boxing Day ni kami, sebenarnya kalau kebiasaan mungkin keluarga lain, dorang akan buka hadiah untuk ni hari. Tapi kami masih mengamalkan itu tradisi di mana kami tukar-tukar hadiah ni hari, dan Boxing Day ada pada keesokan hari dah. Baru kami akan ambil balik hadiah kami yang sudah ditukar-tukar itu, baru buka hadiah masing-masing lah. Okay. Kalau diikutkan itu daripada kalangan yang diamalkan sendiri oleh di serata tempat lah. Okay. Kalau etnik Murut itu sendiri, apa keistimewaannya? Mungkin ada minuman dia yang istimewa atau sebagainya yang boleh kita kongsikan kepada penonton di luar sana. Apa sebenarnya kalau sambutan ini kelainan dia daripada etnik Murut sendiri? Okey, kalau untuk sambutan Christmas ini, kalau untuk etnis kami Murut Nabai, ada tidak jauh beza, ada sama macam yang lain-lain, dan tetap macam kalau pagi biasa kami akan makan biskut begitu, dan lebih kepada kemuncak dia tengah hari lah untuk lunch, di mana kami akan makan sama-sama. Kalau ada family datang, makan sama-sama lah lunch, dan minuman pun dia biasa juga, macam mana minuman kamu pada masa raya, itu juga apa kami punya minuman lah, biarpun tidak jauh beza lah dengan etnik kami dengan yang biasa-biasa Christmas macam gini ni. Ada satu minuman yang dipanggil macam minuman tapai itu sebagai minuman tradisi. Ada tak itu menjadi salah satu daripada acara tetap sebenarnya? Ya. Tapai adalah satu juga minuman tradisi kami lah. Selepas kami akan membawa tu tapai untuk yang bersama-sama lah dengan itu, untuk inilah untuk minum tapai lah. Baik. Terima kasih Anastasia Olive. Gigi dan Fizi, kalau nak tahu sebenarnya itu adalah minuman tradisi bagi di negeri Sabah ini, dia sangat sinonim berkenaan dengan minuman tapai. Ada yang panggil montoku dan sebagainya. Kita perlu tahu itu adalah merupakan salah satu adat. Kerana kalau ikutkan mereka ini, kalau untuk acara meminum tapai ini sebenarnya ada acara memukul gong. Jadi itu adalah merupakan tradisi etnik Murut. Dan kalau ikutkan kelainan, apakah kelainan? Kalau Gigi dan Fizi bertanya apakah kelainan, ini kelainan yang saya rasai sendiri pada hari ini, dan ini merupakan tahun pertama saya meraihkan bersama sebagai menantu bagi keluarga Kristian di Keningau ini. Dan saya sebenarnya ingin bertanya dengan salah seorang lagi sebenarnya, Gigi dan Fizi. Ini berkenaan daripada sudut anak muda sendiri. Saya ingin bertanya dengan salah seorang pendidik di Sekolah Menengah Kebangsaan Apin-Apin, iaitu Charlotte Faye. Okey, sebagai golongan muda, kita nak tahu, sekarang ni dah tak boleh keluar untuk pergi, bukan kata tak boleh keluar, kita boleh keluar untuk pergi mengunjungi sanak saudara, tapi tak boleh lama. Jadi kalau nak lama pun kita kena amalkan SOP macam kita ada sekarang ni. Jadi kalau nak dibandingkan dengan sambutan tahun lalu lah, mungkin Charlotte boleh kongsikan apa sebenarnya perbezaan, dan juga mungkin ada rasa kecewa sikit ke, mungkin ada yang boleh dilakukan selain daripada mungkin kena video call saja ke, macam mana? Okey, memang jauh beza dari tahun lalu. Tahun-tahun lalu sambutan Christmas memang meriah
sebelum malam hari Natal saja memang sudah Keningau jam, berjalan sudah jumpa kawan sana sini. Tapi untuk tahun ini agak kurang happy lah sebab susah mau ada jadual, lawatan, pergi rumah kawan-kawan begitu. Lepas tu takut nanti ada case COVID kah, itu yang patut difikirkan lah. So untuk tahun ini untuk saya rasa Christmas itu meriah, saya rasa saya akan celebrate dengan family di sini sajalah. Ya. Untuk langkah-langkah keselamatan lah. Langkah-langkah keselamatan. Ya. Okay, baik, terima kasih Charlotte. Baik, itu Fizi dan Gigi bercakap berkenaan dengan kes COVID ini. Sebenarnya memang kalau diikutkan pada semalam telah direkodkan sekitar 249 kes, iaitu peningkatan kepada 60 peningkatan kes berbanding dengan kes yang direkodkan pada hari Rabu iaitu sekitar 89. Kerana pada hari Rabu dikatakan terdapat penurunan, tapi terdapat kluster baharu sebenarnya yang direkodkan pada 2 hari lepas iaitu di Tenom yang mengakibatkan kepada kes di Sabah ini meningkat pada semalam kepada 249. Jadi mungkin sebagai satu peringatan kepada umum sebenarnya mungkin masyarakat di Sabah, khususnya penganut agama Kristian yang meraihkan atau menyambut sambutan hari Natal ini boleh mengambil langkah yang berjaga-jaga dan mengambil langkah yang disarankan oleh pihak kerajaan berkenaan dengan prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Gigi dan Hafizi. Ya, Syah. Kita juga faham Syah ada perkahwinan campur yang mana Syah punya isteri Syah tu merupakan bekas penganut Kristian, tapi tidak menghalang untuk menyambut Christmas pada tahun ini bersama-sama. Mungkin Syah sendiri pengalaman pertama bagaimana melihat daripada sambutan itu, rasa kekok tak untuk membeli hadiah kepada ahli keluarga dan juga mungkin makanan yang dihidangkan, apa keistimewaannya sambutan Christmas dari segi juadah itu di sana? Baik Gigi, mungkin saya nak menjawab berkenaan dengan makanan tu lebih dahulu kerana ada satu menu istimewa sebenarnya dimasak pada hari ini dan juga besok, iaitu berkenaan dengan masakan. Kalau sebelum ni kita jarang nak dengar berkenaan rendang itik, tapi di sini saya merasai masakan rendang itik itu sebentar lagi kerana abang ipar saya sendiri yang memasak. Beliau merupakan seorang chef dan dia akan memasak rendang itik itu sendiri. Dan berkenaan dengan hadiah itu sebenarnya apa yang kita boleh kongsikan kalau kita di Semenanjung, maksudnya kita sendiri sebagai penganut agama Islam, kita akan bersedia dengan ampau dan sebagainya. Mungkin hadiah itu adalah sesuatu yang jarang kita lakukan. Mungkin kita bagi kepada ibu dan bapa. Tetapi apa yang menjadi pengalaman pertama saya adalah saya turut serta bersama semua ahli keluarga, ibu dan bapa mertua saya untuk pergi ke Kota Kinabalu dalam perjalanan 2.5 jam untuk ke Kota Kinabalu semata-mata untuk mendapatkan barangan-barangan yang sesuai. Kita kena buat perkara itu secara rahsia sebenarnya. Kita tak boleh bagi tahu ni apa kita beli dan orang yang nak kita bagi itu pun nanti tidak akan tahu kotak mana sebenarnya yang mereka ini sebenarnya akan dapat. Dan pastinya itu sesuatu yang lain bagi saya sendiri dan pastinya isteri saya yang banyak mengajar saya, okey kalau macam ni kena buat macam ni you. Dia cakap you lah, tak boleh nak cakap sayang macam tu kan. Tapi lebih kurang macam itulah Gigi. Apa yang boleh kita kongsikan keseronokan yang berada ni. Bolehlah saya katakan saya yang berada di perantauan ini pastinya merindukan kampung halaman, tetapi dengan suasana begini sebenarnya kalau ikutkan pada hari raya Aidilfitri juga saya tak berkesempatan untuk pulang ke kampung halaman, tetapi bila berada di sini kita terasa seperti di kampung halaman kerana di sini juga terdapat kawasan-kawasan sawah padi. Kalau kampung saya di Sungai Besar pun ada sawah padi, jadi di sini pun lebih kurang. Jadi terubat sikit rindu tu bukan sahaja kepada penganut agama Kristian yang berhijrah di luar sana, mungkin boleh menyaksikan saudara mara mereka yang menyambut sambutan hari Natal pada hari ini. Gigi dan Fizi. Dan Syah, kita tak banyak masa tapi saya tetap nak tanyakan, Syah berpeluang dalam perkahwinan campur, sebenarnya tak ramai yang kita berpeluang untuk merasai perkahwinan campur dan sebagainya, dan Syah juga berpeluang untuk melihat kepada perbezaan yang ada selama ini tetapi kemudian disatukan. Jadi Syah ceritakan mengenai perkara itu Syah. Baik, sebenarnya kalau diikutkan pada peringkat awal Fizi, untuk kita memperkatakan tentang itu bagaimana penerimaan keluarga sebenarnya. Penerimaan pasangan kita itu mungkin kita boleh urus sendiri, tetapi penerimaan keluarga kepada kita yang bukan seagama mungkin sesuatu yang sukar untuk kita fahami kalau kita berada di Semenanjung. Jujur saya katakan. Tetapi kalau kita berada di Sabah dan Sarawak ini, mereka terbuka kerana bagi mereka
Yang penting adalah hubungan kasih sayang dan talian persaudaraan dan perpaduan itu dijaga. Bukan disebabkan oleh perselisihan yang boleh diselesaikan dengan cara yang baik dan terbaik. Dan saya amat bersyukur kerananya penerimaan keluarga mertua saya kerana saya seorang Muslim dan membenarkan anak mereka untuk berkahwin dengan saya dan menukar agama. Tetapi itu adalah suatu suasana yang biasa ada di negeri Sabah ini. Kalau dan apa yang saya kongsikan sebenarnya menjelang Syawal nanti sesuatu yang sangat luar biasa kita akan saksikan bukan di Semenanjung tetapi di sini saja kerana ada kalangan ahli keluarga Kristian yang akan turut bersama keluarga Islam untuk mengunjungi kuburan di perkuburan Islam kerana adanya talian darah, talian persaudaraan dan inilah yang menjadikan mereka ini seakan satu keluarga yang tidak akan putus hanya kerana disebabkan oleh bangsa ataupun agama. Gigi dan Fizi. Okey, baik. Terima kasih kepada Syah dan juga keluarga Syah yang memberikan kami di Semenanjung ini merasai bagaimana suasana perayaan Christmas dengan perkahwinan campur Syah, dan kita dengarkan cerita-cerita daripada Syah membuatkan saya pun sendiri rasa semangat dengan rasa seronok dengan perpaduan yang kita ada di negara kita yang kita sama-sama raikan. Itulah uniknya Malaysia dan kita harapkan dengan perkongsian begini dapat kita bawakan dari masa ke semasa kepada anda di luar sana. Yang penting penyatu paduan kaum itu sangat penting ketika ini di saat-saat kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. Apapun, jaga diri dalam menyambut sambutan Christmas pada tahun ini, jaga SOP dan tingkatkan waspada diri anda itu. Dan sekian saja Awani Pagi, saya Jijak Ahmad. Saya Hafiz Zaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.